Baru-baru ini, kami membuat liputan mengenai keluhan oleh peneroka Felda Bukit Rokan dan Felda Kepis, kedua-duanya di Negeri Sembilan. Kali ini, kami menemui warga Felda Palung 9 dan Felda Palung 10 di Gemas, Negeri Sembilan yang terletak hampir 190 km dari Kuala Lumpur. Kumpulan peneroka tanah rancangan ini mengadu mengenai isu pembiayaan permohonan tanam semula oleh agensi RISDA. Menurut kumpulan peneroka ini, mereka membuat permohonan untuk mendapatkan pembiayaan daripada RISDA pada tahun 2010. Permohonan daripada 41 orang peneroka Felda Palung 9 dan Palung 10 ini diluluskan pada tahun berikutnya. Namun pada Mac 2012, mereka kemudiannya dimaklumkan bahawa bayaran itu tidak dimasukkan ke dalam akaun bank masing-masing seperti yang diminta. Sebaliknya, bayaran itu dibuat kepada Felda. Ikuti aduan mereka. Buat ulasan kepada media hari ini ialah tentang duit peneroka yang diambil oleh kerajaan melalui SES yang sepatutnya disalurkan balik kepada peneroka melalui RISDA, iaitu sebuah agensi kerajaan. Tetapi malangnya, Felda dan RISDA telah membuat satu perjumpaan dan mesyuarat dan mereka telah membuat satu keputusan bahawa wang RISDA itu, dari RISDA itu yang sepatutnya disalurkan kepada peneroka telah dibuat keputusan akan diberi kepada Felda yang tiada kaitan dengan peneroka. Saya daripada mengetuai kumpulan tanam semula sendiri di Palung 9 dan seramai ada 16 orang peringkat awalnya, tetapi dalam masa-masa terdekat ni ada seorang menarik diri balik kepada Felda semula, jadi kita ada 15 orang. Walau bagaimanapun kita akan teruskan apa pun usaha-usaha yang sepatutnya dan sewajarnya kita lakukan. Bertitik tolak dengan permohonan kita untuk menanam semula sendiri. Lepas itu kita memohon bantuan tanam semula tersebut adalah permohonan kita sendiri, bukan melalui Felda. Jadi yang malang sekali bila usaha demi usaha, rundingan demi rundingan dengan pejabat RISDA kita buat, kita lakukan, kesudahannya Felda campur tangan dan dia mahu duit yang telah diluluskan oleh RISDA akan dimasukkan kepada Felda. Ini adalah satu cara untuk menekan kita bagi peneroka-peneroka yang ingin membangunkan kebun kita secara sendiri. Sebenarnya sering pihak-pihak yang mengatakan peneroka-peneroka yang buat sendiri ini adalah peneroka yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Tapi ingatlah, percayalah, kita nak ingin membangunkan kebun kita secara sendiri, itu adalah satu anugerah kepada Felda, di mana kita selama 20 lebih tahun kita duduk di rancangan tanah ini. Maknanya kita boleh berdikari, tidak bergantung terusan pada Felda. Sepatutnya dia bangga dengan kita. Begitu juga saya nak jelaskan di sini, kita modal dengan urusan tanam tebang kita sendiri urus. Kita tanam semula benih, baja, racun, semua kita urus sendiri. Tak ada seli mesin pun duit Felda sebenarnya. Tapi kenapa semestinya bantuan RISDA yang kita mohon sendiri dia cuba meraihnya? Tidak adil di sini. Pihak RISDA ada memberi surat persetujuan, maknanya kenyataan, mengatakan permohonan kita telah diluluskan. Tetapi duka cita, dia akan masukkan bantuan kita kepada Felda. Diberi kurang itu juga kita hantar surat pada wilayah dan RISDA untuk rujukan surat tersebut. Semalam saya baru terima surat daripada Raja Alias, Felda Raja Alias. Dia pejabat wilayah. Jadi dia mengatakan peneroka-peneroka memang
masih terikat dengan Felda. Alasan dia. Itu sebabnya bantuan tanah semula ini harus dimasukkan kepada akaun Felda itu pejabat. Dan last kali dia mengatakan oleh yang demikian, tuan perlu berurusan dengan pengurus rancangan untuk mendapat baki uang bantuan Risda. Apa maksud baki? Maknanya kita tinggal sisa. Dah dapat sisa, kita jumpa pengurus buat tak layan. Apa yang kita dapat? Itulah saya pernah berjumpa dengan pegawai Risda Batu Kikir yang saya katakan, daripada masuk ke akaun Felda, lebih baik tak dapat langsung pun tak apa, saya lebih rela. Pasal biarlah saya akan tunjukkan kepada Felda yang saya boleh mampu buat tanpa bantuan Felda atau Risda. Tapi ini yang dia buat sebenarnya. Inilah hakikatnya. Saya berbincang dengan saudara Kumar, peguam kita, untuk membagi peringatan pada pejabat Risda Batu Kikir bagi masa yang secukupnya untuk dia mempertimbangkan permohonan kita. Seandainya dia tidak dapat memenuhi kehendak kita, kita akan filekan kes ini ke mahkamah. Saya nak merujuk lagi pada surat permohonan kita ni. Di sini jelas mengatakan permohonan tanah semula sendiri beserta Felda Palung 9 bersama Risda. Saya bukan dia cakap bersama Felda. Lepas tu dalam geran kita ternyata tanah kita ni diurus oleh Lembaga Kemajuan Tanah Wilayah atau badan-badan yang diiktiraf oleh kerajaan. Maknanya Risda badan yang diiktiraf. Nah, ini menunjukkan selari permohonan kita, apa yang kita kehendaki. Tapi nampak gaya saya dah cuba majukan seberapa yang boleh. Pihak Risda tetap berdegil dan dia tetap, itulah pendirian dia. Kata dia, alasan dia ini adalah keputusan antara Felda dan Felda secara bersama. Jadi untuk tindakan selanjutnya memang saya serah pada peguam lah untuk bawa kes ini ke mahkamah. Inilah jalan terakhir yang saya rasa boleh dia diketengahkan. Kalau tak boleh, isunya akan dibawa ke peringkat politik. Maknanya dekat-dekat pilihan raya ni kita gunalah isu-isu ini. Ini adalah salah satu isu yang boleh diketengahkan. Apa yang dimaksudkan oleh Felda ialah peneroka yang tanam semula sendiri bersama berurusan sendiri, dia seharusnya membayar hutang-hutang yang terdapat di Felda. Maksudnya hutang-hutang dimat, hutang rumah dan hutang JKKR sebagainya lah. Kalau nak diikutkan hutang, peneroka lagi banyak hutang. Kalau duit bantuan tu dibayar ke hutang, bakinya boleh ke kita tanam untuk buat tanam semula. Kalau hutang peneroka nilainya katalah sebagai contoh 40,000, dengan hutang rumah, hutang macam-macam hutang lah, termasuk hutang kereta ke apa sebagainya lah. Jadi kita nak tanam semula macam mana? Saya rasa kita tak boleh nak uruskan kebun kalau kita membayar hutang dapat bantuan yang disalurkan oleh Felda, Risda ke Felda. Saya rasa tak adil lah bagi Felda menahan duit kita, duit bantuan tersebut lah. Patutnya Risda kena ambil kira tujuan tanam semula, duit bantuan tanam semula adalah untuk urusan kebun, bukan untuk urusan bayar hutang. Kalau saya rasa kalau untuk urusan bayar hutang, lebih baik peneroka yang buat tanam semula sendiri ini naraikan hutang-hutangnya, hantar ke Risda dan Risda tolong urus membayar hutangnya. Itu lagi baik daripada terus bagi ke Felda lah, bagi saya lah. Proses perundangan sebenarnya sudah bermula. Maka pada hari ini kita nak memaklumkan kepada media dan juga kepada tuan-tuan sekalian bahawa proses saman Risda sudah bermula, di mana surat daripada guaman sudah dihantar ke Risda dan kita sudah memberi masa 14 hari. Itulah perkembangan terakhir. Ini Palung 9 dan 10. Palung yang lain tak buat permohonan juga? 9, 10, 11. Palung lain pun ada buat permohonan. Macam Palung 12, 13 permohonannya diluluskan
oleh Risda dan telah pun dibayar kepada individu seramai 16 orang. Dan bayaran dia masuk yang ketiga, dibayar oleh Risda. Macam mana pula yang dia orang tu dapat daripada Rizda yang peneroka di sini bayar kepada Felda pula? Apa alasan? Timbul masalahnya, pengurusnya bersetuju wang tersebut disalurkan sendiri terus ke individu. Dan satu lagi, Palong 10 dan 11, 9, 10, 11 dia ada, sebenarnya ada 4 grup. Palong 9 grup pertama dia dah dapat bantuan. Palong 10, 11 grup pertama pun dah dapat bantuan. Cuma grup kami Palong 9 dan 10, 11 yang kedua ni lah ditahan. Apa apa alasan Felda? Alasan Felda tu lah, peneroka ni masih berhutang. Jadi yang dapat, yang peneroka yang lain yang dapat tu dia tak ada hutang lah. Sebenarnya peneroka tak berhutang. Kalau peneroka berhutang, peneroka tak dapat geran. Peneroka langsai hutang peneroka. Jadi macam mana kata peneroka berhutang? Kumar, the problem is it Felda pusat or is it the local Felda office? Yang ni akan diterus. Yang menahan bantuan ni pengurus rancangan. Pengurus rancangan sini lah. Palong 9, 10 dan 11. Bukan ibu pejabat Kuala Lumpur. Untuk pengetahuan semua, pengurus kami Felda Palong 9 memang untuk bantuan tanam semula ni, saya mengakui kami tak dapat surat pelepasan daripada peringkat rancangan. Walau bagaimanapun peringkat wilayah dah meluluskan. Saya pun pelik, wilayah tak ada halangan, maknanya lebih tinggi tak ada halangan. Rancangan memang dia tak mau bagi dengan kita. Tapi walau bagaimanapun saya mendapat surat sokongan daripada Kementerian Luar Bandar, Datuk Hassan Malik. Jadi dan bagai-bagai lagi lah surat-surat sokongan yang saya cuba ketengahkan. Tapi saya berhubung dengan pengurus saya Palong 9 dah 5 kali saya untuk mendapatkan pelepasan secara yang terbaik, tapi dia tetap enggan. Jadi jelas di sini kalau umpama bantuan ini masuk ke Felda ibu pejabat, setiap permohonan yang kita nak buat daripada ibu pejabat mesti kelulusan daripada pengurus rancangan. Jadi saya rasa agak sulit untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jadi itulah hakikatnya yang kami perlu terima pada pengurus Felda Palong 9 pada masa ini. Dia ditambah lagi dengan ketua-ketua masyarakat yang begitu anti sangat pada mereka-mereka yang tanam sendiri. MalaysiaKini.com. Pada Malaysia Kini. Pada Malaysia Kini.